Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek Bahasa Melayu, hari ini kita akan masuk unit 6, minda positif dan badan aktif. Okey, dah sedia dah dengan buku teks masing-masing. Okey, buka muka surat 33. Kita baca petikan ke atas dulu, okey. Okey, aromaterapi. Aromaterapi ialah rawatan yang menggunakan titisan minyak pati tumbuhan. Aromaterapi dilakukan dengan cara urutan di badan, dihidu wapnya atau dititiskan ke dalam air mandian. Rawatan aromaterapi memberikan kesan positif kepada emosi dan psikologi individu. Sebagai contoh, minyak pati lavender mampu memberikan ketenangan minda. Khasiat pati tumbuhan lada hitam dan serai wangi pula boleh melancarkan peredaran darah. Okey, aktiviti kita hari ini memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Okey, kita pergi kat bawah tu, kita tengok perbualan yang bawah pula. Saiful, baru-baru ni saya ada membaca artikel tentang aromaterapi. Saiful tanya, apakah aromaterapi itu, Hanif? Dekat petikan ke atas sudah ada terangkan mula-mula sekali. Saiful nak tahu apa yang dimaksudkan dengan aromaterapi. Aromaterapi ialah rawatan yang menggunakan minyak pati tumbuhan. Okey, kemudian Saiful nak tahu apa lagi? Dia nak tahu bagaimanakah rawatan aromaterapi dilakukan. Bagaimanakah ni maksudnya adalah cara rawatan aromaterapi ni dilakukan. Okey, kita tengok balik dekat atas. Aromaterapi dilakukan dengan cara. So kat situ maksudnya adalah cara aromaterapi itu dilakukan. Ada berapa cara? Ada 3 cara. Yang pertama, urutan di badan. Yang kedua, dihidu wapnya atau dititiskan ke dalam air mandian. Okey, seterusnya Saiful tanya apa lagi? Dia tanya apa? Apakah kesan aromaterapi? Kesan-kesan dia ni awak cari kat situ. Ada ayat ketiga, ada dia punya keyword dia. Keyword dia adalah kesan. Jadinya rawatan aromaterapi memberikan kesan positif kepada emosi dan psikologi individu. Dia bagi contoh lagi. Contoh, salah satu bahan yang menggunakan aromaterapi ialah minyak pati lavender, di mana minyak pati lavender mampu memberikan ketenangan minda. Dan lagi satu, dia bagi contoh khasiat pati tumbuhan lada hitam dan serai wangi pula boleh melancarkan peredaran darah. Itu maksud soalan bertumpu. Setiap soalan dia ada poin dia yang dia nak tanya. Yang pertama dia nak tanya maksud, yang kedua dia nak tanya cara dia, yang ketiga dia tanya kesan-kesan daripada aromaterapi itu. Okey, seterusnya muka surat 35. Okey, ini kita baca dulu sebelum kita jawab soalan kat bawah tu sebab yang bawah untuk aktiviti ni kita kena menghasilkan jawapan pemahaman. Kita baca dan kita jawab soalan dia. Okey, elakkan kuman. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Okey, tengok cara mengelakkan kuman tersebar. Ada 5 cara. Yang pertama, makanan. Caranya, masak makanan dengan sempurnanya. Yang kedua, elakkan makanan yang tercemar. Dan yang ketiga, basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Okey, cara yang kedua apa? Dari segi pernafasan. Kena buat macam mana? Yang pertama, tutup mulut semasa bersin dan batuk. Yang kedua, pastikan jarak yang sesuai semasa bercakap dengan pendengar. Okey, cara seterusnya dari segi minuman. Gunakan air terawat. Apa maksud air terawat tu? Air terawat tu maksudnya macam zaman sekarang dekat rumah. Kebanyakan sekarang orang dah pasang kuku. Contohnya air penapis, kuku, kowe, banyak lagi. Itu maksudnya air terawat.
elakkan air tercemar. Dalam Islam pun dah ajar kita tak boleh minum air yang terdedah. Air yang terdedah dari pagi sampai malam. Tak tahu kita tak tahu sama ada lalat ke, ada semut ke, kita tak tahu apa yang ada. So jadinya jangan minum air yang terdedah sama ada dengan ataupun air yang tercemar. Yang ketiga, basuh gelas dengan sempurnanya. Basuh dengan sabun lah seeloknya. Okey, seterusnya cara yang keempat, sentuhan. Sentiasa mencuci tangan sebelum makan. Sebab kita tahu apa kuman yang dekat tangan kita tu. Dan yang kedua adalah cuci tangan dengan cara yang betul. Guna sabun, gosok-gosok. Ada cara dia tu. Dan last sekali, cara mengelakkan kuman tersebar adalah melalui dengan cara gigitan. Yang pertama, elakkan gigitan serangga. Yang kedua, elakkan gigitan binatang liar. Dan yang ketiga, segera dapatkan rawatan jika digigit oleh serangga atau binatang liar. Okey, dah faham? Kita tengok soalan kat bawah. Siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Hanif dan datuknya pergi hospital, dia nak tengok siapa? Ayat yang atas sekali ada ni. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di hospital Melaka. Jadinya dia nak ziarah rakan datuknya. Seterusnya, di manakah Hanif melihat maklumat tentang kuman? Ni ada ayat yang kedua. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Kat sini dia tengok maklumat tentang kuman tu di dinding. Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Bagaimanakah sama dengan tadi cikgu dah cakap, bagaimana ni sama dengan cara dia. Ada berapa cara dia? Ada 5 ke atas ni. Makanan, pernafasan, minuman, sentuhan dan gigitan. Ini cara-cara dia. Okey, soalan seterusnya. Apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Dia kecilkan sikit cara tu. Tadi dia tanya cara, ada 5 cara. Lepas tu ni dia kecilkan, dia nak tahu untuk makanan je. Jadi apa cara untuk mengelakkan, untuk apa cara supaya kuman tu tak tersebar melalui makanan? Awak salin baliklah kat sini, ada jawapan dia. Apa jawapan dia? Masak makanan dengan sempurna. Masak betul-betul, bukan masak sekejap je. Yang kedua, elakkan makanan yang tercemar. Sama dengan tadi yang air. Elakkan makanan daripada terdedah lama-lama, tak ada penutup. Dan yang ketiga, basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Bukan basuh dengan sabun, basuh dengan air dah cukup dah. Tak payah basuh dengan sabun. Okey, dan soalan yang terakhir sekali, apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca kuman tersebar? Soalan dia panjang ini. Tapi sebenarnya soalan dia sama je dengan atas. Yang atas dia cakap apakah cara, yang bawah apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Sama juga dengan apa yang kita boleh buat supaya dia kecilkan pula yang ini minuman. Yang ni dia nak tahu minuman saja. So kita tengok minuman. Pertama, gunakan air terawat. Yang kedua, elakkan air yang tercemar. Yang air yang terdedah, yang lama-lama terdedah, kita tak tahu kebersihan dia macam mana. Dan yang ketiga, basuh gelas dengan sempurna. Okey, sekarang boleh buat latihan masing-masing. Terima kasih semua. Assalamualaikum.